Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara pertanyaan netizen, persoalan yang ditimbulkan, mampukah Anwar bertahan? Kenapa tiba-tiba ada persoalan ini timbul semula? Adakah ini susulan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi? Akhirnya satu artikel ataupun perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 29 Mei. 11 ahli parlimen tarik sokongan. Kabar angin yang memualkan. Dengan caption ataupun gambar melalui grup WhatsApp. Breaking news, ahli parlimen PKR yang dikabarkan telah menarik sokongan kepada Anwar selaku PM. Kalau ini adalah kabar angin yang memualkan, kalau ini adalah perkara ataupun berita palsu, sudah pasti pelakunya perlu dikenakan tindakan. Tapi kita lihat di dalam artikel ataupun perkongsian daripada artikel Harapan Daily. Sekali lagi berita penarikan sokongan sejumlah MP terhadap Perdana Menteri ditimbulkan berikutan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi. Kali ini dikatakan kononnya 11 MP termasuk Rafizi dan Nik Nazmi diberitakan akan menarik sokongan yang diberitakan akan dilakukan melalui sidang media pada Jumaat, di mana Jumaat bertarikh 30 Mei 2025. Dan yang mengejutkan saudara-saudara, disebutkan di sini senarai MP tersebut. Ahli parlimen lain yang disebut adalah Chang Li Kang, Tanjung Malim, Tan Kar Hing Gopeng, Akmal Nasir Johor Bahru, Wong Chen Subang, Zahir Hasan Wang Samaju, Li Chian Chung Petaling Jaya, Syed Ibrahim Syed No Ledang, On Abu Bakar Batu Pahat, Aminuddin Harun Pot Dixon. Berita palsu, hakikatnya ini adalah berita palsu dan tiada kebenaran sama sekali. Naib Presiden PKR Chang Li Kang yang namanya disenaraikan dalam kumpulan itu menyifatkan ia sebagai mengarut. Setiap kali berlaku pergolakan politik, isu kononnya ada MP menarik sokongan yang selalu dimainkan. Hakikatnya semua ini menunjukkan pembangkang, ketandusan idea dan hanya memikirkan soal kuasa dengan menyebarkan cerita-cerita tidak benar. Ia tidak lain bertujuan mencetuskan ketidakstabilan dalam kerajaan madani dan mahu rakyat menjadi resah. Sepatutnya jika ada berangan-angan mahu mengambil alih kerajaan, tunggulah PRU 16 akan datang dan biarlah rakyat membuat penentuan. Dalam hal ini rakyat tidak harus termakan dengan dakwah yang disebarkan melalui media sosial kerana tiada mana-mana MP yang berhasrat menarik sokongan dan kerajaan ini tetap stabil berkhidmat kepada rakyat sehingga tempoh mandat yang ditetapkan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara episod rasuah yang paling menjadi pertanyaan ramai orang, terutamanya rakyat di negeri di bawah bayu, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Bertarikh 30 Mei 2025. Di samping orang-orang Sabah sedang merayakan sambutan keamatan di KDCA, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan merasmikan sambutan tersebut. Dan di dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim disebut berkaitan dengan skandal rasuah adun Sabah. Perdana Menteri akhirnya membuat pengakuan. Skandal rasuah Sabah, Anwar nafi lindungi adun, mahu siasatan rapi SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa siasatan berhubung
Dakwaan isu skandal rasuah menerusi penyebaran video melibatkan Adun Sabah perlu dilaksanakan mengikut prosedur dan undang-undang yang teratur. Menurut Anwar, beliau tidak mahu mengulangi pendekatan ala diktator yang pernah berlaku dalam sejarah pentadbiran negara. Sebaliknya menekankan kepentingan tugas dan kuasa badan eksekutif, penguat kuasa dan kehakiman. Mengikut SPRM, baru 1 bulan yang lalu ada dikatakan video lengkap. Maka SPRM merujuk kepada forensik untuk sahkan dan itu laku dalam siasatan. Jadi saya nak terangkan supaya semua faham. Saya tidak mahu pegang jawatan dalam kerajaan untuk melindungi. Ada pihak mengatakan PM mesti ambil tindakan. Perdana Menteri tidak tegas. Perdana Menteri sebut anti rasuah tapi mengizinkan amalan rasuah. Ini Perdana Menteri bukan diktator. Saya ikut hukum, saya kena lalui proses. Saya tidak boleh tangkap begitu. Katanya ketika berucap pada majlis peresmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2025 di Dewan Hongkod Koisaan Persatuan Kebudayaan Kadangan Dusun KDCA pada Jumaat. Anwar turut menegaskan bahwa beliau tidak akan menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk melindungi mana-mana pihak yang terlibat dalam salah laku atau pihak pemberi maklumat. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses perundangan. Persoalannya kalaulah Ketua Menteri Sabah yang disebut-sebut di dalam skandal ini sebelum ini dan adun-adun rasuah yang disebut di dalam skandal ini didapati bersalah, adakah Anwar akan menyingkirkan Ketua Menteri Sabah? Adakah adun-adun rasuah ini akan ditangkap? Ataupun mungkin dipecat? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, antara pemimpin yang disegani ramai, yang kini tidak mempunyai parti, yaitu Khairi Jamaluddin ataupun KJ. Baru-baru ini KJ ada memberikan nasihat kepada Rafizi supaya tidak meletak jawatan menteri, walaupun beliau telah kalah pada pemilihan PKR. Tapi akhirnya Rafizi tetap letak jawatan, karena itu adalah pendiriannya dan ada yang kata itu adalah tindakan anak jantan. Nah, ada satu persoalan berkaitan dengan adakah KJ akan menyertai kabinet semula? Adakah KJ akan menyertai mana-mana parti semula? Saya sibuk. KJ tolak spekulasi akan sertai kabinet semula. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sudah tahu peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi di dalam jemaah menteri di dalam kabinet. Di tengah-tengah kabar angin mengenai rombakan kabinet, bekas Menteri Khairi Jamaluddin menolak spekulasi bahwa dia mungkin dilantik semula menyertai kabinet. Sebaliknya, Khairi memberitahu wartawan bahwa dia mahu menumpukan perhatian kepada beberapa perniagaan dan proyek yang masih berjalan. Saya cuma boleh cakap, ketika ini saya ada banyak proyek yang belum selesai dan perlu diuruskan. Saya juga agak gembira dengan apa yang dilakukan ketika ini. Jadi sekurang-kurangnya sehingga ujung tahun ini tak terfikir untuk kembali ke dunia politik, kata bekas ahli parlimen Rembau itu. Jadi menurut KJ sekurang-kurangnya sehingga ujung tahun ini. Makna kata, adakah tahun depan 2026 ataupun sebelum PR16 KJ akan menyertai mana-mana parti dan menyokong kerajaan ataupun menyertai mana-mana parti? Kalau iya, agak-agak mana parti yang sesuai untuk Khairi Jamaluddin? Jadi saudara-saudara, Khairi ditanya mengenai kabar angin bahwa dia mungkin dilantik ke kabinet selepas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi, Nik Ahmad meletakkan jawatan.
Ditanya sama ada dia terbuka terhadap kemungkinan tersebut dan bagaimana dia akan memberi respon jika ditawarkan jawatan, Kyrie sekali lagi menegaskan dia sudah pun terikat dengan beberapa komitmen terdahulu. Komitmen-komitmen itu memerlukan masa dan perhatian saya. Sekurang-kurangnya sehingga ujung tahun ini saya akan sibuk. Selepas itu kita boleh bincang. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?